Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara perlu terus memperkukuh dan mentransformasikan sektor minyak dan gas untuk kekal relevan dan berdaya tahan. Di samping itu, pembangunan ekonomi, pendidikan dan sosial giat dilaksanakan ke arah mencapai aspirasi negara. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa forum khas sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-42 dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pendidikan selaku penganjur bersama. Forum berlangsung di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Khususnya dalam menghadapi cabaran semasa dan masa hadapan. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Forum khas menampilkan 4 ahli panel dalam bidang-bidang yang berkaitan ekonomi, pendidikan dan sosial. Kesejahteraan seluruh rakyat ke arah mencapai matlamat ketiga wawasan Brunei 2000. Majlis bertadarus Al-Quran malam-malam bulan Ramadan di Istana Nurul Iman diteruskan lagi malam tadi. Majlis kali ini disertai oleh 700 pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta para pegawai dan guru agama Jabatan Pengajian Islam. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis juga diisi dengan tazkirah bertajuk Hidupkan Bulan Ramadan dengan Asmaul Husna Al-Ghafur, yakni Yang Maha Pengampun. Turut hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengadakan majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung di Dewan Dara Al-Intisar, Kompleks Sukan Jerudong. 3,061 anak yatim yang berdaftar di bawah JAPIM menerima derma. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Lembaga Pengarah BIBD, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian skim hadiah galakan pelajar-pelajar cemerlang yang disumbangkan oleh BIBD kepada 12 anak yatim yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan peringkat O Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei, Sijil Pelajaran Agama Brunei dan peperiksaan sekolah rendah tahun lepas. Sementara itu, kaunter-kaunter pendaftaran anak-anak yatim juga dibukakan selama 2 hari sehingga hari ini di Habsukan Stadium Negara Hassanah Bolkiah. Pertanyaan lanjut hubungi bahagian keluarga, wanita dan kanak-kanak JAPIM di talian 238-2911 dan 238-1903, sambungan 1336 dan 1338 pada waktu pejabat atau menghubungi talian kebajikan 141 dan atau talian anak 121 pada bila-bila masa. Sempena bulan Ramadan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin
Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan Almarhum Dulian Teramak Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Rombongan kementerian berkenaan ke Kubah Makam Diraja diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bersempena sambutan Hari Al-Azhar Asy-Syarif sedunia yang diraikan pada setiap 7 Ramadan, Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam petang kemarin menganjurkan majlis doa kesyukuran di Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis sambutan Hari Al-Azhar sedunia pada tahun ini diisikan dengan sesi ceramah ringkas, tadarus Al-Quran, bacaan tahlil dan doa kesyukuran. Upacara menurunkan bendera besar negara Brunei Darussalam diadakan petang kemarin bagi menandakan berakhir tempoh pengibaran bendera kebangsaan di seluruh negara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-42. Upacara berlangsung di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, selaku Timbalan Pengerusi Bersama Jawatan Kuasa Tertinggi sambutan. Upacara penurunan bendera besar disempurnakan oleh pasukan Tentera Laut Diraja Brunei. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan. Sementara itu, upacara menurunkan bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-42 juga diadakan di ketiga-tiga daerah. Di daerah Blyth, upacara diadakan di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan Kuala Blyth. Hadir Awang Haji Amirul Hafizzin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Blyth. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Tutong, upacara diadakan di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di daerah Temburong, upacara berlangsung di kawasan letak kereta Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bagar. Hadir Awang Hassan Bahar bin Haji Omar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Institusi keluarga berperanan sebagai asas membentuk jati diri, disiplin dan cinta tanah air sejak usia muda lagi, di samping pentingnya penglibatan aktif belia dalam program komuniti bagi memperkukuh semak kebangsaan dan perpaduan negara. Intipati semangat kenegaraan ini mesti dipupuk juga durang dari damit ini. Jangan karena sudah besar tidak tahu apa arti semangat kebangsaan. Sambutan Hari Kebangsaan ini menjadi ikatan generasi menyatukan semangat.
Peranan institusi keluarga dapat membentuk asas disiplin, hormat menghormati dan kasih kepada tanah air. Anak yang dibesarkan dengan nilai prihatin akan lebih mudah menyumbang kepada masyarakat. Sikap suka membantu ini akhirnya meluaskan makna patriotisme, cinta negara diterjemahkan melalui khidmat kepada orang sekeliling. Nilai cinta negara bermula di rumah melalui tauladan ibu bapa. Cara kita berbicara tentang negara, menghormati pemimpin, memelihara adab dan budaya serta mengamalkan sikap bertanggungjawab. Sambutan Hari Kebangsaan merupakan detik bersejarah buat negara Brunei Darussalam. Ucapan dari pelbagai agensi strategik serta institusi pendidikan sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-42 menunjukkan keutuhan semangat kenegaraan yang merentasi setiap peringkat usia dan sektor. Bersama dalam memperkukuh perpaduan dan komitmen terhadap pembangunan negara. Pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan ke-42. Bersatu mencapai cita negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-42. Bersatu mencapai cita negara. Kami pelajar Sekolah Menengah Raja Isteri Pangeran Anak Saleha Tutong ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-42 tahun. Bersatu mencapai cita negara. Kami pelajar Sekolah Rendah Danau Tutong ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-42 tahun dengan tema Bersatu Mencapai Cita Negara. From all of us at Surya Energy Lab and Livewire Brunei, we proudly wish Brunei Darussalam a happy 42nd National Day. Together, we celebrate the spirit of innovation, entrepreneurship, and the potential of our people as we continue to inspire future generations. Bersatu mencapai cita negara. Kami dari Sekolah Rendah Mentiri mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan yang ke-42. Happy National Day! We are from Pasca Yayasan School. Happy 42nd National Day, Brunei Darussalam. Penggunaan media sosial menjadi wadah penting untuk menzahirkan semangat patriotik kepada negara sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-42. Beberapa buah sekolah swasta dan antarabangsa di bawah Kementerian Pendidikan turut mengadakan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-42. Di Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, acara tahunan itu dianjurkan oleh unit core kurikulum sebagai tanda memperingati kemerdekaan negara Brunei Darussalam
Pelbagai aktiviti antaranya seperti nyanyian lagu patriotik, bacaan doa, lafaz ikrar dan kebaran bendera negara diadakan. Acara serupa juga diadakan oleh Sekolah Pembelajaran Tinkerbell Sambutan dengan melibatkan para pelajar serta guru. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya mozaik bendera Brunei, kuis Hari Kebangsaan, mewarna bendera dan membuat poster. Penganjurannya antara lain bertujuan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Rombongan tadarus bagi jabatan-jabatan kerajaan di daerah Blyth petang kemarin mengadakan majlis tadarus di Masjid Al-Mansyur, Kampung Sungai Mau, Mukim Bukit Sawan. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Amirul Hafidzin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blyth. Majlis yang diselenggarakan bersama Pejabat Hal Ehwal Agama Daerah Blyth juga diselajurkan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Turut hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Skim tabungan anak damit yang akan berkuat kuasa pada 1 Mac 2026 merupakan satu pemberian dalam bentuk kawangan kepada anak damit yang baru dilahirkan. Inisiatif perubahan skim tersebut adalah hasil perbincangan dan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Kesihatan, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB). Di bawah skim tersebut, sebanyak $240 Brunei akan diberikan sekali sahaja melalui pembukaan akaun simanja khas di Perbadanan TAIB. Bagaimanapun, ia tertakluk kepada kriteria-kriteria yang ditetapkan. Perkara tersebut diketengahkan semasa temu bual rancangan rampai pagi bersama Ketua Unit Dasar dan Strategik Jabatan Perbendaharaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi kemarin. Ibu bapa atau penjaga adalah dibenarkan untuk memohon skim tabungan anak damit ini dalam tempoh 1 tahun dari anak anak berdamit berkenaan dilahirkan. Yuran domen dan deposit which is the initial deposits tidak akan dikenakan ke akaun simanja khas. Pengeluaran wang simpanannya bolehlah dibuat untuk membeli keperluan asasi anak-anak mereka seperti lampin, susu dan sebagainya. Walau bagaimanapun, baki minima sebanyak RM20 perlu dikekalkan dalam akaun tersebut bagi memastikan akaun sentiasa aktif dan terus berfungsi sebagai insentif menabung. Maklumat lanjut layari media sosial atau laman sesaun Kementerian Kewangan dan Ekonomi atau TAIB atau hubungi Jabatan Perbendaharaan melalui talian 7419444 dan email ppp@treasury.gov.pn. Suruhanjaya Tinggi Singapura di negara Brunei Darussalam kemarin menyampaikan sumbangan hamper makanan kepada Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Majlis Derma Amal tahunan itu berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Bengkurung. Sumbangan diterima oleh Pengiran Datin Hajah Nur Aini binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja Pengiran Haji Abdul Mumin, pemegang amanah eksekutif Pusat Ihsan. Penyampaian hamper tersebut mencerminkan sokongan berterusan Suruhanjaya Tinggi Singapura terhadap Pusat Ihsan, khususnya sempena bulan Ramadan. Jabatan Penjara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui bahagian pemulihan dan reintegrasi Jabatan Penjara menganjurkan program Kasih Ramadan sebagai inisiatif menyantuni rakan seliaan sempena keberkatan bulan Ramadan. Program diadakan di Pusat Latihan Jabatan Penjara. Hadir Awang Bahrin bin Muhammad Yasin, pemangku pengarah penjara. Program bertujuan menyemai nilai kasih sayang, keprihatinan dan sokongan moral
kepada rakan selian agar mereka turut merasai kemeriahan dan keberkatan bulan Ramadan. Pengisian majlis bacaan tadarus Al-Quran oleh pegawai-pegawai dan kaki tangan Jabatan Penjara diselajurkan dengan tazkirah Ramadan. Turut diadakan penyampaian sumbangan makanan asasi kepada 30 orang rakan selian hasil sumbangan ikhlas daripada Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dan Persatuan Afsa.